Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard kandungan 5.6 aplikasi teknologi hijau dalam pengurusan sisa industri. Standard pembelajaran 5.6.1 menerangkan dengan contoh teknologi hijau. Teknologi hijau ialah teknologi atau aplikasi yang dibangunkan untuk mengurangkan impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Contoh aktiviti manusia yang memberikan kesan negatif kepada alam sekitar ialah pengangkutan, pembakaran bahan api serta pembuangan sisa dan air sisa. Antara kesan negatif akibat daripada aktiviti di atas ialah pemanasan global, kesan rumah hijau dan pencemaran. Semua kesan negatif ini boleh menyebabkan perubahan terhadap iklim seperti kemarau panjang, banjir dan kehilangan biodiversity, iaitu hidupan sama ada manusia, haiwan ataupun tumbuhan. Berikut adalah sektor-sektor teknologi hijau yang utama di Malaysia dan contoh aplikasinya. Sektor pertama adalah sektor bekalan tenaga, di mana aplikasi teknologi hijau yang digunakan ialah tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga solar iaitu matahari, hidro iaitu air, geoterma iaitu haba dari dalam bumi dan angin. Tenaga boleh diperbaharui juga dikenali sebagai tenaga bersih atau tenaga hijau kerana tidak mencemarkan air dan juga udara. Sektor berikutnya adalah sektor pengangkutan. Pengangkutan hijau merujuk kepada sebarang bentuk pengangkutan yang memberi impak minimum kepada persekitaran ataupun kenderaan yang membebaskan kadar gas rumah hijau yang rendah. Antara bentuk lain pengangkutan hijau ialah berjalan kaki, berbasikal dan penggunaan kereta hybrid. Sektor berikutnya ialah bangunan, di mana bangunan hijau boleh dibina dengan menitik beratkan penggunaan bahan binaan hijau yang mesra alam, penggunaan air dan tenaga yang cekap, serta penghasilan sisa pepejal yang minimum. Sektor berikutnya adalah sektor pengurusan sisa dan air sisa. Kitar semula iaitu konsep 3R, mengurangkan, mengguna semula dan mengitar semula, dan kaedah olahan larut lesapan tapak pelupusan digunakan bagi meminimumkan penghasilan sisa. Sisa yang dibuang boleh diolah menjadi suatu benda yang baharu, contohnya seperti baja kompos. Sektor pertanian dan perhutanan. Penggunaan baja kompos untuk meningkatkan nutrien tanah, pengurusan pengairan tanaman dengan menggunakan air hujan untuk menyiram tanaman, serta pemeliharaan hutan. Dalam sektor industri, penggunaan alatan dan teknologi cekap tenaga bagi mengurangkan impak negatif daripada sektor ini. Standard pembelajaran 5.6.2 menghuraikan aplikasi teknologi hijau dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa industri. Sisa merujuk kepada apa saja lebihan, bahan yang tidak dikehendaki ataupun sebarang bahan yang perlu dilupuskan kerana sudah rosak ataupun pecah. Air sisa merupakan bahan buangan berbentuk cecair
yang boleh terdiri dari sisa manusia, sisa makanan, minyak dan juga bahan kimia. Teknologi hijau diguna pakai dalam pengurusan sisa dan air sisa dengan tujuan untuk memastikan pengurusan sisa yang lebih cekap, pengurangan pembebasan gas rumah hijau dan penyingkiran air sisa yang lebih bersih. Kesan karbon juga secara tidak langsung dapat dikurangkan dan pelbagai kaedah alternatif dalam menguruskan sisa dan air sisa dapat diteroka menerusi teknologi hijau. Pendekatan teknologi hijau dalam pengurusan sisa dan air sisa merangkumi 3 aspek, iaitu yang pertama, pelupusan sisa, yang kedua, pengurusan tempat pelupusan, dan yang ketiga, olahan air sisa. Baik, kita nak lihat teknologi hijau dalam pelbagai peringkat pengurusan sisa. Baik, kita ada sisa pepejal yang telah dihasilkan, ya. Di mana sisa pepejal ini, ya, mungkin akan menjalani pengkomposan sisa pepejal organik, di mana sisa-sisa pepejal organik akan diuraikan untuk menjadi kompos dan boleh digunakan sebagai baja organik. Okey. Sisa pepejal juga kita boleh asingkan mengikut jenis. Kita masukkan ke dalam tong sampah kita semula untuk diasingkan mengikut jenis sisa tersebut. Kemudian akan dihantar ke pusat kita semula untuk dikitar semula. Sisa pepejal juga mungkin akan dikumpulkan oleh syarikat pembersihan dan seterusnya dihantar ke pusat pengasingan sisa. Okey, di pusat pengasingan sisa, sisa-sisa pepejal yang dihantar ke pusat pengasingan sisa akan diolah bagi proses penunuan kita semula atau dibuang ke tempat pelupusan. Jadi daripada pusat pengasingan sisa, mungkin sisa-sisa pepejal ini akan dihantar ke pusat penunuan, incineration, di mana di sini berlakunya pembakaran bahan organik yang terkandung di dalam sisa pepejal, di mana proses pembakaran ini dia akan menukarkan sisa pepejal tadi kepada tenaga. Okey, daripada pusat pengasingan sisa juga sisa-sisa pepejal mungkin akan dihantar ke tempat pelupusan. Dan juga mungkin akan dihantar ke pusat kitar semula untuk dikitar semula. Okey, sisa pepejal yang dihantar ke tempat pelupusan mungkin akan dihantar ke pusat olahan larut lesapan tapak pelupusan. Okey, di sini bahan larut lesapan merujuk kepada cecair tercemar yang terhasil daripada penelusan air melalui bahan buangan pepejal. Kaedah ini menggunakan prinsip elektrolisis yang dipanggil elektropenggumpalan. Okay, nanti kita akan belajar apakah dia proses elektropenggumpalan. Daripada tempat pelupusan juga, sisa-sisa pepejal yang dibuang ke tempat pelupusan, dia akan membebaskan sejenis gas, iaitu gas metana. Di mana gas metana yang dibebaskan ini akan dikumpulkan dan dibakar untuk menghasilkan tenaga haba ataupun dia dapat menjana tenaga elektrik. Jadi di manakah teknologi hijau digunakan dalam pelbagai peringkat pengurusan sisa? Jadi di sini di pusat kita semula teknologi hijau digunakan.
Di pusat penunuan pun teknologi hijau digunakan. Di pusat olahan larut lesapan juga teknologi hijau digunakan. Manakala di pusat pengumpulan gas metana juga teknologi hijau digunakan. Baik, kita nak lihat pula pengurusan air sisa. Air sisa merupakan bahan buangan berbentuk cecair yang boleh terdiri dari sisa manusia, sisa makanan, minyak dan juga bahan kimia. Air sisa dapat dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu air sisa domestik, air sisa domestik, air larian stormwater, iaitu air hujan atau cairan salji yang tidak menyerap ke dalam tanah. Yang ketiga, air sisa industri. Berbanding air sisa domestik dan air larian stormwater, air sisa industri mungkin mengandungi bahan kimia seperti akrylonitril, metilbenzena, toluena serta logam berat seperti arsenik, merkuri dan juga plumbum. Bahan-bahan kimia berbahaya ini sukar untuk terurai secara biologi dan memerlukan kaedah olahan yang lebih sistematik agar tidak mencemarkan alam sekitar atau menjejaskan kesihatan. Antara kesan jika air sisa tidak diuruskan dengan baik ialah boleh mengakibatkan pencemaran air, tanah serta mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan untuk merawat air sisa. Antaranya ialah yang pertama, kaedah fizik seperti pemendapan. Yang kaedah kedua, kaedah biologi, di mana sisa dan air sisa boleh diuraikan oleh mikroorganisma. Dan kaedah ketiga, kaedah kimia seperti elektropenggumpalan yang diaplikasikan dalam kaedah olahan larut lesapan tapak pelupusan. Baik, kita nak lihat apa itu elektropenggumpalan. Elektropenggumpalan ialah proses menyingkirkan bahan terampai dalam sisa air dengan menggunakan elektrolisis. Kelebihan proses elektropenggumpalan ialah yang pertama, boleh menyingkirkan bahan tercemar daripada air. Yang kedua, selamat kepada manusia dan juga haiwan. Yang ketiga, mesra alam sekitar. Berikut adalah bagaimana proses elektropenggumpalan dijalankan. Jadi ini adalah sistem elektrolisis, elektropenggumpalan. Elektropenggumpalan itu dia menggunakan sistem elektrolisis. Elektrod karbon atau kuprum akan digunakan pada kedua-dua bahagian anod dan juga katod. Jadi elektrod yang digunakan sama ada elektrod karbon ataupun elektrod kuprum. Air sisa pula dia akan bertindak sebagai elektrolit. Semasa proses elektrolisis, bahan pencemar dia akan membentuk gumpalan ataupun flok. Gumpalan tu adalah flok. Di mana flok dia boleh jadi terapung dalam gelembung gas. Apabila elektrolisis dijalankan, gas dia akan terhasil. Jadi bahan enap cemar dia akan terperangkap di dalam gas tadi, terusnya akan terapung untuk membentuk flok yang terapung, iaitu bahan enap cemar yang terapung. Flok juga boleh jadi tenggelam. Flok boleh terapung dan juga boleh tenggelam. Flok itu adalah bahan enap cemar. Bahan enap cemar dia boleh jadi terapung ataupun boleh jadi tenggelam. Yang terapung tu yang terperangkap di dalam gelembung gas.
Flok ialah bahan tercemar yang terkumpul di bahagian atas atau terkumpul di bahagian bawah air sisa yang telah dirawat. Flok juga dikenali sebagai bahan enap cemar. Bahan enap cemar itu dikenali sebagai flok. Flok yang terhasil kemudiannya akan disingkirkan dari air. Bahan enap cemar setelah dirawat dengan betul boleh digunakan sebagai baja dalam sektor pertanian ataupun dilupuskan dengan kaedah yang bersesuaian bergantung kepada komposisi bahan yang terdapat dalam bahan enap cemar. Jadi flok yang terhasil ini boleh dijadikan sebagai baja ataupun dilupuskan. Keadaan air sisa setelah menjalani proses elektropenggumpalan ialah nilai pH air dia akan meningkat dan ketoksikan air semakin berkurang. Air sisa yang sudah diolah dapat diguna semula untuk pengairan tanaman atau disingkirkan sebagai effluent. Okey, berikut adalah bagaimana rawatan air sisa dijalankan. Rawatan air sisa ialah proses untuk menyingkirkan bahan tercemar dari sisa atau kumbahan dan menukarkannya kepada effluent dan boleh dikitar semula. Effluent ialah bahan buangan yang telah dirawat dalam bentuk cecair yang dialirkan ke dalam sistem perparitan atau sumber air. Okey, berikut adalah gambar rajah bagaimana proses rawatan air sisa dijalankan. Jadi air sisa yang dihasilkan di rumah, di kilang akan dipam masuk. Akan dipam masuk dan akan menjalani pengasingan sisa pepejal. Di mana di sini proses pengasingan sisa pepejal proses ini dia akan menyingkirkan bahan yang hadir dalam air sisa seperti kertas, plastik dan logam bagi mengelakkan saluran ini daripada tersumbat. Jadi bahan-bahan lain seperti kertas, plastik dan logam tadi yang telah diasingkan tadi akan dikumpulkan, akan disalurkan di sini. Okey. Setelah mengalami pengasingan sisa pejal, air sisa tadi dia akan mengalami proses elektropenggumpalan di sini. Di mana proses elektropenggumpalan adalah proses untuk menyingkirkan flok. Flok itu maksudnya bahan enap cemar. Okey, di sini proses elektropenggumpalan berlaku. Baik. Setelah mengalami proses elektropenggumpalan, kemudian berlakunya proses pengasingan pepejal dan air sisa. Di mana air sisa yang telah dirawat akan dilepaskan ke dalam tangki pengendapan air sisa untuk mengasingkan air dan juga bahan enap cemar iaitu flok tadi. Di mana bahan enap cemar ataupun flok akan disalurkan di bahagian ini di tempat pengumpulan enap cemar. Di mana bahan enap cemar akan dirawat dan boleh digunakan sebagai baja ataupun dilupuskan dengan betul. Okey. Air sisa yang telah diasingkan daripada bahan enap cemar tadi akan dikumpulkan di sini Air sisa yang tiada bahan enap cemar akan dikumpulkan di sini. Kemudiannya akan mengalami rawatan lanjut air sisa. Setelah menjalani rawatan lanjut air sisa tadi akan dilepaskan sebagai effluent, pelepasan effluent ke dalam sumber air. Sumber air ini maksudnya sungai ke parit ke. Selain daripada bahan enap cemar, effluent hadir dalam air sisa yang telah dirawat. Effluent akan dilepaskan ke sistem perparitan. Jadi inilah bagaimana mekanisme proses rawatan air sisa dijalankan.
Standard pembelajaran 5.6.3 mengaplikasikan teknologi hijau dalam kehidupan. Teknologi hijau telah membuka lembaran baru dalam bidang teknologi dengan pendekatan yang lebih mesra alam tanpa mengetepikan fungsi asal sesuatu teknologi. Perkembangan ini memberikan sumbangan kepada sektor ekonomi negara melalui pewujudan sektor industri baru dan peluang pekerjaan berteraskan teknologi hijau. Pencemaran alam sekitar dapat dikurangkan dan pengurusan sumber akan menjadi lebih cekap dan terancang. Berikut adalah kepentingan teknologi hijau dalam kehidupan. Yang pertama, dapat membantu memperlahankan pemanasan global. Yang kedua, sumber tenaga yang lebih bersih. Yang ketiga, pengurusan sisa buangan yang lebih berkesan. Yang keempat, kualiti hidup akan meningkat. Yang kelima, dapat memacu inovasi baru. Jadi, sila buat latihan di dalam buku teks, muka surat 194, uji diri 5.6 dan latihan di dalam buku kerja, muka surat 198 sehingga 206. Sekian, terima kasih.